أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi pelajaran kita dalam ayat yang ke-121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah bawakan kepada mereka al-kitab, kitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa ni maknanya sebenar, dengan sebenar, tilawati, bacaannya. Ulaika, orang-orang itu, yu'minuna, mereka beriman, bih, dengannya. Wa, dan man, barang siapa, yakfur bihi, yakfur maknanya mengingkarinya, bihinya. Faulaika, maka orang-orang itu, hum, merekalah, al-khasirun, orang-orang yang rugi. Khasirun, orang-orang yang rugi. Okey, itu terjemah harfiah. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, iaitu tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi, dan sesiapa yang mengingkarinya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi sebelum ni, ayat sebelum ni, iaitu ayat yang ke-120, kepada ayat 120, iaitu walan tarda ankal yahud walan nasara tu, cerita pasal orang Yahudi dan Kristian itu, dua-dua agama ni, sebab masa tu dua agama ni lah yang paling menonjol, yang paling besar dah. Jadi Yahudi dan Kristian ini, ataupun Nasrani lah, kita panggil Nasrani. Dia sebut Nasrani dan Nasara. Sebelum daripada ni disebut ada Yahudi dan Nasrani ni memang dia toksik kepada Islam. Ada. Bukan saja dia toksik kepada Islam, bahkan dia cuba nak tarik orang yang sudah Islam dah ni ada ke dalam agama mereka. Tarik masuk dalam agama dia lah, ataupun kalau boleh nak percaya supaya kepercayaan dia lah. Ada ikut. Sebelum daripada ni kita sudah bincang dah. Kalau tidak masuk agama dia pun ada ikut supaya perangai-perangai dia. Tu dah. Jadi di sini itu siapa tu? Demo-demo tu sebelum ni, hak lagu tu, perangai dia gitu tu, itu adalah orang-orang Yahudi yang teruk lah. Ada. Di sini pula ayat 121 ni nak ayat tidak semua orang Yahudi tu ada teruk belaka. Jahat belaka, tidak. Ada juga segolongan
Ada juga segolongan orang Yahudi yang baik, yang molek. Iaitu alladzina atainahumul kitab itulah yatlunahu haqqa tilawati. Dia baca dan dia beriman. Itu dengan kitab Taurat tu. Dia bukan ikut hak majoriti dia. Majoriti memang majoriti orang Yahudi Kristian memang dia selewing lah. Dia ikut yang sudah diselewing, ataupun dia sendiri tu yang menyelewengkan kitab-kitab dia tu lah. Tetapi ada juga minoriti ataupun sedikit di kalangan mereka ni. Kalau dalam kitab-kitab tafsir dia kata ada juga termasuk orang Kristian dalam 40 orang orang Kristian masuk Islam. Hak tu ialah orang-orang yang molek lah tu. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat ni, yatlunahu haqqa tilawati. Sebelum ni duk kutuk kira-kira dah. Tuhan duk keji demo-demo ni orang Yahudi dan Kristian, terutamanya orang Yahudi lah. Tetapi tidak semua yang tidak molek tu. Cumanya janganlah kita anggap kalau lagu tu bersangka baik dengan belaka orang Yahudi tak. Semua orang Yahudi ni molek, tak boleh juga. Sebab ada segelintir saja, sikit saja hak molek ni. Inilah hak disebut dalam ayat 121 ni lah. Segelintir saja yang molek orang Yahudi ni. Nak kata orang Yahudi ni semua jahat belaka, Kristian ni jahat belaka. Sebab sebelum ni memang ada sebut keburukan demo-demo ni dah. Ayat sebelum ni. Jadi kita pun buat keputusan kita. Tidak, tak boleh juga. Nak buat secara umum lagu tu. Dah. Nak ni kita kata nak pukal. Orang Yahudi Kristian ni jahat belaka. Ada sikit. Tapi nak kata baik belaka pun tidak juga. Sebab memang sikit. Adalah sekumpulan tu. Ni dia kecualikan dah ni. Ayat 121 dia kecualikan daripada ramai-ramai sebelum ni. Maknanya kalau kita tengok itulah kaitan dia tu. Dia nak kecualikan daripada hak sebelum ni. Ataupun juga ayat ni ayat 121 hak kita baca ni sebelum daripada ni duk cerita tentang ahli kitab. Orang-orang kafir lah kira-kiranya. Ahli kitab tu yang ahli kitab yang tidak patuh. Sebelum daripada ni banyak ayat sebelum ni, iaitu kalau kita tengok yang dia angin-angin dia masuk syurga, dia ni tidak masuk neraka. Kalau masuk neraka pun sementara je. Tu orang-orang yang kita panggil orang tidak percaya kepada hari akhirat lah tu, ataupun orang-orang kafir. Ayat ni pula, ayat 121 ni, dia nak cerita tentang orang yang beriman. Ngelah sekali ni dah. Jadi kenapa orang-orang tu hak sebelum daripada ni tu jadi menyeleweng gitu semua tu? Sebab dia tidak baca, dia tidak faham kitab hak ada dengan dia tu lah. Dia tidak faham molek. Tetapi ada juga segelintir orang, iaitu orang yang beriman ni, dia baca molek. Dia faham molek. Dia belajar kitab. Ni termasuklah, kita kata termasuk sekali dengan orang Islam. Tidak tuju kepada ahli kitab saja. Tidak. Termasuk sekali dengan orang Islam. Seterusnya, ni masih lagi dalam nota sebelum ni, tafsir. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang atainahumul kitab, kami berikan kepada mereka kitab. Yang dimaksudkan dengan kitab ni, sebab dia sebut umum gitu. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Kitab mana tu? Jadi boleh ada juga ulama kata yang dimaksudkan dengan kitab-kitab tu ialah kalau kita kata
kami berikan kepada mereka. Mereka tu, kalau kita kata mereka tu orang mukmin, di zaman Nabi tu, para sahabat Nabi, dan juga orang-orang mukmin lah zaman Nabi tu, bermakna kitab itu Quran. Kalau kita kata mereka tu orang mukmin, yang dimaksudkan bukan orang Yahudi, bukan orang Kristian lah. Para sahabat Nabi tu, kalau kita kata mereka tu, jadi kitab tu Quran. Tapi kalau kita kata alladzina atainahum, orang-orang yang kami berikan kepada mereka, mereka tu siapa dia? Mereka tu iaitu ahli kitab dari kalangan orang Yahudi dan juga Kristian. Maka Alkitab itu jadi kitab Taurat dan juga Injil. Merujuk kepada kitab Taurat dan juga Injil. Dia tengok atas kitab tu kita bui ke siapa. Kalau kita bui kepada orang Yahudi, maka kitab tu makna dianya kitab Taurat. Kalau kita bagi kepada mereka, mereka tu maksud dia orang Kristian, maka kitab itu kitab Injil. Kalau mereka tu maksud dia orang-orang beriman, iaitu para sahabat Nabi, ataupun orang-orang Islam masa itulah, maka Alkitab itu maksud dia hanya Quran. Jadi boleh berlaku. Kenapa jadi gitu? Sebab umum. Sebab ayat tu dia tidak dia tidak sebut secara khusus. Dia tidak kata alladzina atainahumut Taurat. Kalau jelas dia sebut orang-orang yang kami bagi kepada mereka kitab Taurat, tu jelas dalam mereka tu makna dianya orang Yahudi. Jelas dah. Tetapi dia sebut kitab gitu saja. Bila dia sebut kitab saja secara umum, maka macam-macam tak boleh. Macam-macam tafsir lah yang dibuat oleh ulama. Jadi antara kenapa ada, ini antara buktilah, antara dalil bagi para ulama yang kata dalil ayat ni kami bagi kepada mereka, mereka tu maksud dianya orang Yahudi. Ataupun kita kata ahli kitab. Lepas tu Alkitab tu maksud dianya kitab mereka tu lah. Boleh jadi sama ada kitab Taurat ataupun kitab Injil. Apa bukti dia? Macam mana dia boleh kata gitu? Antara sebab, jadi antara sebab para ulama kata lagu tu ialah kerana sebelum ni kita duk cerita tentang dua golongan ni. Ayat-ayat sebelum ni memang duk cerita tentang orang Yahudi dan juga orang Kristian. Jadi sesuailah sekali dia kata, setelah duk cerita tentang keburukan demo-demo ni, duk cerita tentang tipu helah puak-puak Yahudi dan Kristian ni lah. Akhir sekali Tuhan pun buat mari pula dengan pujian kepada dua golongan ni. Ada hak disebut buruk sebelum ni lah. Ngelah-ngelah kali dia kata tidak semua buruk, ada juga hak molek. Jadi dia puji, Tuhan pun puji ngelah kali ni. Iaitu dia puji orang-orang yang mempelajari dan meneliti kitab Taurat dan meninggalkan mana-mana yang diubah di dalamnya. Hak ni orang yang terpuji. Tidak semua lagu tu. Tapi sebelum ni memang ada cerita tentang demo-demo ni lah. Sebab tu dia kata tu maksudnya ahli kitab. Hum tu maksud dia ahli kitab. Alkitab tu maksudnya kitab demo-demo ni. Yang seterusnya, yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati. Jadi dari segi bahasa lah sikit. Yatlu ni makna dia baca. Baca dengan haqqa tilawati, dengan baca yang sebenar. Baca dengan sebenar-benar baca. Itu yatlunahu haqqa tilawati. Kalau kita terjemah. Jadi baca ni lah ke mana? Baca ni sebab kita kata zalika ada. Itulah baca.
lepas pada za, li, lepas pada lika. Ada. Dari segi bahasanya, makna dia nya tala. Tala yatlu ni maknanya yang mengiringi. Mengiringi ataupun yang mengikuti. Tu makna dia tala ni dah. Jadi betul, zalika kita baca selepas daripada za, lam dah. Lam tu mengiringi za. Lepas pada tu, lepas pada lam, ka pula. Ada. Lepas tu zalikal, apa dia? Kitab. Ada. Lepas pada zalika, diiringi pula oleh alif lam. Lepas tu kaf. Ada. Ta, alif, ba. Tu mengiringi. Tu makna dia baca. Ada. Dari segi bahasa lah. Yatlu. Jadi hak sebenarnya nok di sini ada kebaca saja tu. Ini sebenarnya orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Ini sebenarnya orang-orang yang beriman. Semata-mata baca dengan tidak faham apa-apa. Sebab kita baca Quran sajalah. Dengan tidak faham apa-apa. Ada juga lagu tu. Boleh jadi juga. Tetapi kalau kita nak kata baca dengan tidak faham apa-apa, sebenarnya tidak sempurna lagi. Boleh ke tak kita tidak faham apa-apa tapi kita nak beriman, nak percaya. Nak percaya ke apa kita tak tahu ke apa dah. Sebab selepas daripada tu dia kata ulaika yu'minu nabi. Mereka itu ialah orang yang beriman dengannya tapi tak faham. Nak beriman lagi mana? Baca saja. Tidak juga. Jadi yatlunahu haqqa tilawati tidak merujuk kepada baca saja. Dia kena faham juga. Dia kena belajar juga. Nampak tak? Itu makna yatlunahu haqqa tilawati. Barulah boleh nak beriman tu. Barulah boleh nak percaya. Apa yang apa ni, kalau kita belajar tu dah. Ni kita tak belajar nak percaya. Gapo dia kita nak percaya. Kita nak pertahankan gapo kita tak tahu pun. Jadi tidak sekadar baca saja, dia kena tahu benda yang dibaca. Tu makna dia yatlunahu haqqa tilawati. Baca dengan sebenar-benar baca. Lepas tu beriman. Ulaika yu'minu nabi, beriman saja. Baca dan faham, belajar saja. Kalau nak kira tak sempurna lagi juga dah. Dia kena buat sekali. Beriman ni tidak dengan iman ni tidak dengan percaya saja. Iman ni dia kena ada buat juga. Tu dia tergabung belaka dalam tu. Jadi yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi, maknanya kena ada belaka. Baca ada. Lepas daripada baca tu baru faham. Lepas faham tu baru boleh buat. Jadi itulah maksud yu'minu nabi. Buat belaka tiga-tiga benda tu. Dan apa ni? Orang yang buat, kita kata tiga-tiga benda ni ada belaka pada dia. Yatlunah, dia baca. Lepas tu dia faham, molek beserta dengan buat. Semua benda amal hak dia faham tu dak. Hak dia belajar tu amal ke sikit. Orang lagu ni sikit ada. Ini merujuk. Ini tak nanti ke orang Yahudi Kristian. Ada. Termasuk sekali orang-orang Islam. Ada. Sampai ke kiamat. Ada kah? Ada. Cukup lengkap semua. Ada. Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Payah dak. Kalau orang ramai pun kita kata baca saja. Betul tajuk. Betul tajuk saja kah? Ada. Ataupun ada juga amal saja tapi tak baca, tak belajar. Ada juga gitu dak. Dia tahu ayat tu dak. Tapi kau dia tahu, kena tahu juga. Ada. Pun tak sempurna juga. Dia kena ada belaka tapi nak ada semua tu jaranglah. Sebab tu apa ni, ayat 121 ni sebenarnya hak pengecualian dah. Hak sikit-sikit dah. Kalau merujuk kepada orang Yahudi, orang Kristian, maknanya sikit-sikit. Kalau orang Kristian tu 40 orang di zaman Nabi. Hak beriman molek.
Orang Yahudi pun tak ramai ahli kitab. Kita boleh sebut beberapa orang dah. Tu orang Yahudi dah. Orang Islam pun tak ramai juga. Termasuk dalam yatluna haqqa tilawati ni. Jadi yatluna haqqa tilawati ayat ni lebih menguatkan lagi pendapat orang hak kata maksud alladzina atainahumul kitab. Kitab tu maksud dia nya Quran. Ada juga sebelum ni kita sebut dah. Kitab ni ada kata kitab Taurat, ada kata kitab Injil, kitab-kitab sebelum ni lah. Ada juga kata kitab tu maksud dia nya Quran. Kenapa? Sebab Quran ni sebenarnya yang digalakkan untuk dikaji, diikuti hak lon ni. Kalau nak kira nak ikut dah. Nak ikut, nak kaji, nak baca dan boleh pahala gapo dah. Hak tu kitab mana tu? Mesti dah lah kalau lon ni Quran. Kitab Taurat gapo tu tidak dah. Kalau kaji pun kaji atas hak salah. Dah. Kitab Taurat, kitab Injil. Jadi hak apa ni Tuhan suruh kaji. Dah. Allah ni nya boleh pahala ialah Quran. Kalau kita amal, kalau kita percaya. Jadi ini lebih kepada pendapat orang yang kata kitab tu makna dia nya Quran. Yang betul ahli kitab tu yang betul lah. Orang Yahudi Kristian, orang yang ada kitab Taurat dan juga kitab Injil tu pun boleh jadi termasuk juga dalam ayat ni. Lepas tu sebelum ni ada ayat sebelum ni juga sebut orang Yahudi dan juga Kristian ni dia tidak suka, tidak akan puas hatilah, hatta tattabi'a millatahum dah, sehingga kita orang Islam ni ikut agama mereka. Jadi siapa yang akan ikut agama puak-puak ni ataupun cara hidup demo-demo ni, siapa dia yang akan terpengaruh dengan puak-puak ni? Iaitu orang yang tidak yatlunahu haqqa tilawatih lah. Orang yang tidak baca dengan sengerti. Orang yang tidak baca dengan sebenar-benar baca. Iaitu boleh jadi dia baca mulut saja ke, tak belajar apa tu lagi, nak amal. Orang-orang itulah akan terikut-ikut dengan tattabi'a millatahum, dengan ayat sebelum ni tu, ayat 120 tu dah. Akan terikut-ikut dengan perangai orang Yahudi tu, orang yang tidak baca dengan sebenar-benar. Tu dia kait lagi tu. Kalau dalam terjemah betul lah tala yatlu, makna dia nya baca. Dah. Okay, ada apa ni kita kata tilawah dah. Ni majlis tilawah. Dia tilawah masdar daripada tala yatlu nahu ni lah. Pecahan daripada perkataan ni lah. Tilawah Quran ni maknanya baca Quran lah dah. Majlis baca Quran. Musabaqah ni lain pula dah. Musabaqah tapi ada nak kita guna ada tilawah. Majlis tilawah. Tilawah ni memang makna dia nya baca. Tetapi ada juga setengah ahli tafsir mengatakan bukan makna dia baca. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, ini bukan baca tetapi ikut. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab dan mereka ikut apa yang diajar oleh kitab itulah. Mereka tunggu. Mereka buat apa yang diajarkan oleh kitab-kitab diberi kepada mereka tu. Jadi mereka ikut. Mari mana ikut ni dok? Kalau nak kira makna asalnya memang makna baca. Tetapi ada juga dengan makna ikut. Sebab tala ni bukan dengan makna baca saja. Dia ada dalam makna dia tu ikut. Sebut tadi lah. Kita sebut zalika ada. Za. Selepas daripada za diikuti oleh lam. Lepas pada lam diikuti oleh kaf. Jadi makna baca tu sendiri juga ada makna ikut. Dibaca tu ada makna ikut juga. Saya kita kata dah. Kita kata apa ni? Bahasa kita lah. S. Lepas pada S diikuti pula oleh A. Lepas pada A diikuti oleh Y. Lepas tu diikuti oleh A semula. Tu kita kata baca dah. Baca dah tu kita baca saya makan nasi. Baca. Tapi sebenarnya yang ngikut dah.
Yang ngikut tu baru jadi baca je. Ada huruf-huruf tu dia kena berturut-turut, mengikut, saling mengikut antara satu sama lain dah. Barulah jadi makna baca tu. Kalau S duduk lain dah, A duduk lain, itu tak jadi baca tu. Baca ni dalam makna baca tu ada makna ikut. Sebab itulah setengah ulama kata dalam ayat ni makna dia ikut dengan sebenar-benarnya. Ikut sengoti. Ada kitab panduan dan kitab panduan itu dia ikut. Ada. Dan ini juga dikuatkan lagi oleh dalam ayat lain. Firman-Nya wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Dan bulan idza talaha, bila dia mengikutinya, bila dia mengiringinya. Mengiringi ke dia? Mengiringi matahari itulah. Tu semacam matahari tu dia naik, lepas dia turun matahari naik. Tu dah. Situ ada makna turut tu dah. Bukan bulan bila dia baca. Bila dia baca ke dia baca matahari tu. Dah. Tidak dengan makna baca tu makna dia turut. Jadi memang betul pun baca tu ada makna turut. Jadi sebab tu boleh guna sini. Yatlunahu ni makna dianya turut ataupun ikut apa yang dibawa oleh kitab masing-masing tu lah. Walau bagaimanapun boleh guna dua-dua lah. Boleh guna dua-dua makna sini. Yatlunahu ni tidak khusus dengan makna baca saja, begitu juga tidak khusus dengan makna turut saja. Boleh juga kita boleh guna dengan kedua-duanya, iaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, yatlunahu mereka baca dan ikut kitab hak diberikan kepada mereka tu dengan sebenar-benarnya. Hak tu sebenarnya orang yang beriman. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang itu yu'minuna bih, mereka beriman dengannya. Bihi, dengannya. Nya gapo tu? Mereka beriman dengannya. Boleh jadi beriman dengan Nabi Muhammad. Boleh jadi juga. Ia baca kitab dan beriman dengan Nabi. Tapi mungkin jauh lah sikit, tak mana-mana pula Nabi tu. Sebab sebenarnya kalau Nabi, bila disebut beriman percaya kepada Nabi, Nabi bila Nabi ni maknanya tu Quran juga. Sebab Nabi ni Quran hidup dah, hak praktikal, serupa je. Tu Nabi tu makna dianya tu Quran lah. Ada yang kata dia ni percaya ke hadis saja dah. Quran tinggal Quran. Nak tu hadis dah. Kalau tak tu hadis maknanya tu Quran lah. Turut Nabi saja dah. Allah tak turut dah. Bila turut Nabi maknanya turut Allah. Supa. Dia saling berkait tu. Jadi orang-orang itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad ataupun hak jelas lagi Al-Quran. Ulaika yu'minuna nabi, beriman dengannya. Nya tu kita kata kembali pada kitab. Kitab tu makna dianya Quran. Boleh jadi. Ataupun kitab yang membawa mereka kepada beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran, iaitu kitab Taurat dan juga Injil. Baca dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau dia baca sengoti kitab dia tu, memang betul dalam kitab dia tu ada sebut tentang Nabi Muhammad tu lah. Dan hak tu lah kita panggil asah dalam kitab dia lah. Ada yang dibuang. Jadi dalam kitab dia ada juga sebut beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Bila kita sebut baca molek kitab Taurat, dengan sendirinya dia merangkumi beriman kepada Nabi. Bila beriman kepada Nabi, beriman juga kepada Al-Quran. Itu dia saling kait lah tu. Jadi beriman juga telah ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Ulama tafsir beriman yu'minu Nabi ni ada beberapa tafsiran lah. Yang pertama,
Ada orang kata mereka ni mempelajarinya. Dia baca, yatlunahu haqqa tilawati, baca dan belajar. Lepas tu amalkan apa yang diwajibkan oleh kitab tu lah, dan berpegang dengan hukum halal haramnya. Tu maknanya yu'minu nabi. Dia baca, dia turut. Kalau Quran kata gini, wajib kena lagu ni, dia buat. Itu maknanya yu'minu nabi. Quran kata tak boleh buat gini, dia tidak buat. Itu pun makna yu'minu nabi juga. Beriman, berpegang dengan hukum halal haramnya. Quran kata tak boleh nikah orang Islam dengan orang kafir, dia tu baru yu'minu nabi. Ada juga setengah-setengah tu tak. Kalau lelon ni, tapi tempat kita ni boleh jadi jarang nak jumpa lagu ni. Kalau di negara lain ada kita terbaca, ada orang Islam biasa nikah dengan, kalau suami dia tu Islam, isteri dia Kristian. Apa ni, hak Kristian nikah dengan orang Islam pun ramai juga. Biasa lagu tu. Dalam Quran ayat ada, wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan nikah dengan orang-orang musyrikin hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Dia baca kau tak? Boleh jadi dia baca tak? Hak Islam tu lah tak? Dia baca, tapi dia buat ke tak benda hak dia baca tu? Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna. Maknanya dia baca tidak dengan sebenar lah tu. Baca saja. Bila lagu tu dia tidak beriman lah. Kira-kiranya dia tidak buat. Hak dia baca tadi tu. Bukan yatlunahu haqqa tilawati lagi lah tu. Baca tak belajar. Boleh jadi baca tak amal. Tu boleh jadi juga. Jadi maksud yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna nabi, baca dan amal berlaku. Supaya dengan hak Quran suruh tu lah. Yang kedua, orang yang beriman ni makna dia orang yang patuh bila Al-Quran dibacakan kepadanya dan khusyuk ketika membacanya di dalam solat dan juga di luarnya. Hak ni makna yu'minu nabi. Ada juga gitu. Maknanya baca molek. Baca molek. Dalam sembahyang kita kata tak? Ia kait dengan baca molek ni, mana nak baca Quran molek ni? Baca dengan sebenar-benar baca, terutamanya ketika dalam sembahyang, itulah. Baca betul molek. Dan kalau apa ni, di luar sembahyang pun dia baca molek juga. Tidak kata baca bunyi supoleboh, ataupun tak tahu tajwid mana. Waktu kita panggil tidak baca molek tu. Tidak beriman dengannya lagi tu. Orang yang beriman dengan Quran, dia baca molek Quran tu. Tu ada juga begitu. Yang ketiga, ada juga kata ulaika yu'minu nabi, maknanya dia beramal dengan ayat-ayat muhkam dan beriman juga dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkam ni maknanya hak jelas. Mutasyabih ni hak tak jelas. Hak tak jelas pun dia percaya juga, hak jelas pun dia percaya juga. Ada. Hak jelas ni lah ke mana? Tu saya sebut dah. Ambil air semaya, sapat siku dah. Apa ni, basuh sampai siku. Tu jelas. Dia buat hak tu, dan hak tidak jelas pun dia percaya juga. Hak tidak jelas ni lagu mana? Ashabul Kahfi. Nama gapo tak tahu dah. Buat dia tu Ashabul Kahfi tu. Mana tak tahu, tapi dah Tuhan sebut. Ada dah. Demo-demo ni ya kau hidup 1000 sampai 1000 tahun. Ada. Tapi dah Tuhan sebut. Ada. Tuhan sebut malaikat ada. Ada. Benda-benda yang pelik-pelik lah kita kata ruh. Ruh ni kan ruh lah ke mana? Orang tanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh ni urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tak tahu kecuali sikit dah. Yang kamu tahu pasal ruh.
Dah kita tahu sikit lagi mana kita nak percaya dah. Percaya semacam. Dah. Terteruh akan diseksa di hari kiamat ke apa tu dah. Kalau kena seksanya ruh. Percaya semacam tapi kita yakin kalau benda tu dah. Masih sama-sama lagi kalau nak kira pasal benda tu. Sebab memang tu saya kata kamu tak tahu pun, kecuali sikit dah. Tapi percaya ke tak? Percaya. Itu mutasyabih. Yang keempat, yu'minu nabi ni makna dia baca sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, iaitu tidak tukar-tukar ayat. Hak ni kalau hak jenis tidak tukar-tukar ayat ke apa ni merujuk kepada orang ahli kitab tu lah. Yu'minu nabi, dia baca molek, dia tak tukar. Dia tidak tahu ikut si, dia tidak kata apa ni, lepas pada baca tu tengok nabi, betul dah sebab dalam kitab Taurat sebut dah. Biar nak tukar. Kita tak boleh terima ni nabi sebab tidak daripada puak kita. Jadi nak tukar jadi rambut keriting. Nabi sebut rambut apa ni, dalam kitab Taurat sebut rambut peluk-peluk, dia kata dak rambut keriting. Mata biru. Tukar, nak tukar tu tak. Tu kita panggil bukan yu'minu nabi dah tu. Yu'minu nabi baca sebagaimana dalam kitab Taurat dia tu lah. Itu makna yu'minu nabi. Wa man yakfur bihi, orang yang mengingkari, iaitu mengingkari Al-Quran, ataupun boleh juga kita kata kitab masing-masing itulah. Tak percaya kepada kitab masing-masing, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Kalau hak tak apa ni, puak-puak hak ada kitab masing-masing tu siapa dia? Ahli kitab tu dah. Sebab apa dia rugi? Sebab sebenarnya kalau supaya kita kata nego lah, kalau nego ni modal tu ada dah. Tak sudah ada dah modal. Cumanya untuk kembali jalan lagi. Kitab Taurat tu ada dah. Tu kita panggil modal lah tu dah. Tetapi bila dia tak percaya kepada kitab dia tu, rugi. Dalam kitab Taurat ada suruh paling utama sekali kan, suruh ikut Nabi tu lah. Ikut Nabi yang akan mari selepas daripada tu, iaitu Nabi Muhammad tu. Hak tu dia tak percaya. Maknanya modal dia tu dia sia-siakan. Tu kita panggil rugi. Begitu juga orang apa ni, yang ada Quran, wa may yakfur bihi, tetapi tidak percaya, mengingkari. Ni termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Rugi mana? Di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat tu tentu dah lah. Kita kata dah sudah tentu dah rugi di akhirat. Kalau di dunia lah ke mana? Mungkin payah sikit. Kita kata dok ni molek-molek ni, dok hidup ni, dok tak percaya kepada, tak baca Quran pun, tak ada amal-amal pun, Quran ke apa, tapi berjaya molek-molek. Rugi kan? Wa yakfur bi fa ulaika humul khasirun, tu saya kata dak. Ni hidup molek-molek. Jadi maksud dia khasirun ni rugi, dia sebut secara umum gitu dak. Jadi bila disebut secara umum, maknanya termasuk dua-dua lah tu, di dunia dan juga di akhirat. Dunia lagi mana rugi? Kita kata tak lagi. Kalau tidak beriman, walaupun kita kata berjaya setara mana pun dah, akan rugi juga. Rugi kan? Rugi segala kebaikan hak buat tu. Setiap langkah kita tu rugi, iaitu tak boleh pahala. Hak tu lah. Hak paling utama sekali dah, betapa baiknya kita dah kalau kita tengok. Bukan hak baik ni bukan orang Islam saja dah buat apa ni sumbangan dah. Apa dia? Kalau kita tengok ni lah, WHO ke apa tu kan, ada program we makan kepada pelarian ke apa tu dah. Hak tu siapa tu? Bukan ramai orang-orang tidak Islam belakang tu dah. Buat-buat tu dia bagi. Dulu lagi bui. Mana-mana jadi pelarian, hak negara-negara perang ke apa, siapa dia? Dulu lagi gigi dulu. Tidak buat dia kan. Tetapi hak dia buat tu saja.
Ada. Saja. Itu maknanya rugi. Tak boleh pahala gapo. Bila di akhirat tengok kosong. Padahal baik bukan main dak. Atas dunia ni dak. Segala benda dia buat, kita kata dak. Orang yang berjaya setara mana pun kita kata biar. Dia tak ui ke orang lain. Sekurang-kurangnya dia percaya kepada anak bini dia dak. Kalau mengikut mengikut Quran, beriman dengan Quran kepada anak bini kita pun hak tu hak utama, boleh pahala dak. Buat baik. Ada. Tapi dia boleh gapo? Tak boleh ke satu. Buat baik kepada ibu bapa, kita kata tak soki buat baik pada orang pelarian lah dak. Kepada ibu bapa hak ni semua orang apa ni boleh terima ni dak. Agama mana pun. Tapi dia saja-saja. Kalau kita di samping tu, bila-bila tu boleh pahala, itulah kita panggil untung. Bila-bila buat demo buat juga benda tu sama dengan kita dah. Demo buat baik pada apa kita pun serupa juga, memang lumrah. Naluri manusia. Jaga anak isteri dah. Dia buat, kita buat juga. Tapi dia tak boleh ke satu. Kita boleh juga pahala. Sekurang-kurangnya dah. Itu maknanya rugi. Tak boleh gapo. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang seterusnya, ayat yang ke-122, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya wahai Bani Israil, anak cucu. Bani ni anak cucu. Israil lah. Nama lain kepada Nabi Yaqub. Uzkuru, ingatlah. Ingatlah kamu ni'matia, akan nikmat aku, allati yang an'amtu, aku telah beri nikmat, alaikum, kepada kamu, wa dan anni, sesungguhnya aku, faddaltukum, telah melebihkan kamu, alal alamin, ala berbanding alamin, sekalian alam. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan, iaitu melebihkan datuk nenek kamu, alal yang terdahulu, yang taat dahulu, alal alamin, atas umat-umat yang lain, iaitu yang ada pada zamannya. Hak tu hak sudah tafsiran dah tu sikit-sikit tu. Jadi ni ayat 122 dan juga 123 ni, kalau nak kira ni ngelah dah ni. Ngelah cerita Bani Israil. Dia start di ayat 47 ni lagi. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Yang start situ. Jadi lebih kurang 80 ayat. 80 ayat lebih duk cara pasal orang apa ni Bani Israil. Lebih kurang start situ. Cerita dengan Nabi Musa, zaman Nabi Musa ada meleh lembu, apa ni nak kena tindih ke gunung, mati hidup semula, kemudian lagi macam-macam cerita pokok ni dok. Sesak di padai pasir, lepas tu selamat daripada Fir'aun, cerita Fir'aun ke apa sebelum ni juga. Duk cara tentang demon ni, siapa kon ni ayat ngelah kali ni dah 122 dan 123 nak nutup dah ni. Nutup semula kisah, nak nutup dah kisah Bani Israil sebanyak lebih kurang 80 ayat. Jadi dia ulas semula. Kita jumpa sekali lagi ayat yang sama. Ayat yang ke-40, bukan 47, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu. Ada juga ayat selepas daripada tu, wa anni faddaltukum 'alal alamin, ini sudah ada dah sebelum ni dah di pembukaan cerita. Tiba-tiba yang awak mari sekali lagi nutup cerita ayat yang sama, betul-betul sama. Ada. Jadi apa dia ulas sekali lagi nutup dengan ayat yang sama, nak suruh
Puak-puak ni ingat, Bani Israel ni ingat kembali nikmat yang telah diberikan kepada dia ni. Jadi Bani Israel, anak cucu anak cucu Nabi Yaqub. Uzkuru ni'mati, ingatlah nikmat aku. Nikmat kalau nak kira banyaklah sebelum ni dah. Kita jumpa nikmat macam-macam dia bagi tu dah. Panah di dahaga dah di padai pasir tu bilah fanfajarat min husnata asyrata aina dah, 12 mata air. Pahalapa dah tu bi pula manna wasalwa tu nikmat berlaku dah tu. Dah. Apa dia lagi? Boleh masuk ke negeri yang tidak dijadi hamba puak-puak ni dah. Itu nikmat. Tetapi nikmat yang paling besar ialah nikmat dia ni di dalam Islam kalau nak kira. Sebelum ni iaitu agama tok dia, agama datuk dia iaitu Nabi Yaqub tu. Hak tu paling utama sekali. Nikmat sebenarnya. Tetapi apa Tuhan suruh ingat sekali lagi nikmat hak diberi kepada dia ni, nak suruh dia berubah lah. Puak-puak ni terima kembali kepada jalan yang benar. Sebab asal dia hanya memang dia boleh jadi berjaya. Dia ni Bani Israel ni boleh jadi orang yang lebih. Sebab Islam tu lah. Sebab dia terima Islam tu. Jak daripada tok nenek dia lagi iaitu Nabi Yaqub. Sebab tu dia jadi orang yang terpilih. Anni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kamu ni sebab dia terima Islam. Dia terima ajaran Tuhan dulu lagi daripada orang lain. Orang lain tak tahu gapo lagi dah. Dia sudah turut dah dengan kitab Taurat dia tu dah. Sebab tu dia jadi orang yang lebih. Tiba-tiba di zaman Nabi ni dia tinggal. Kita tahu dia tinggal dah agama Islam tu. Pergi kepada ajaran Yahudi dia tu lah. Ajaran kita panggil suku Sakak. Kepercayaan dia jadi tukar dah, jadi lagu lain dah. Bila lagu tu tak ada dah kelebihan tu. Jadi ngelah sekali Tuhan nak suruh ingat mula. Ingat mula kelebihan iaitu kelebihan Islam tu. Sebab itulah ketika tok nenek puak-puak ni Bani Israel ni dah, iaitu Nabi Yaqub tu, ketika dia nak mati kan, dia himpunkan semula anak cucu dia dah. Il hadara Yaqub al-maut, ketika nak mati, il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, dia kata kepada anak cucu dia, mu akan sembah gapo selepas aku mati ni dah. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik, aku akan sembah. Anak cucu dia pun kata, kita nak sembah Tuhanmu, iaitu Allah tu lah. Tuhan Nabi Yaqub. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, dan juga akan sembah Tuhan tok nenek kita, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang satu. Kira-kiranya janji lama dah. Dengan tok nenek dia lagi dah, janji nak sembah Tuhan yang satu. Tiba-tiba bila mari zaman Nabi ni, zaman Nabi kita ni dah, dia jadi lari dah daripada janji dia tu dah. Sebab deki dan macam-macam lah. Kita sudah jumpa dah apa dia tidak terima Islam. Jadi sebab tu ngelah kali Tuhan nak buh mula, kita kata dah, nak tak mula tahrir lah. Kalau bahasa kita nak tak tahrir semula, buat ni dah ingat mula. Dia janji gapo nak sembah Tuhan yang satu sebelum ni. Tu nikmat yang sebenar yang buatkan dia jadi lebih. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jadi nikmat yang aku bagi kepada kamu kalau kira banyaklah. Hak tadi kita sebut hak utama, dan antaranya lagi itulah. Perhambaan dan dibebaskan kamu daripada penindasan, ayat 49-50, dikembalikan kepada kamu kepada tanah yang mulia, pusaka nenek moyang kamu. Kelik semula dah. Mana? Qulu hittah tu. Naghfir lakum khatayakum wadkhulul baba sujada tu. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ingat semula. Aku sediakan makan minum kamu, manna wassalwa, apa tu dah.
Dan yang paling utama sekali, nikmat juga kamu jadi lebih banding dengan orang lain, iaitu kita bagi kepada kamu Nabi Musa. Nabi ada di kalangan kamu. Hak ni tak ada lah. Orang lain ni tak di kalangan. Kalau kita kata orang Cina, tak kata dia lebih. Gapo sebab gapo? Tak boleh nak ayat lah. Lebih kerana Tuhan bagi, tak boleh. Lebih kerana dia diri lah tak. Ni memang nasib dia. Memang nasib dia tu lebih. Tak. Dia takdir ke dia ni lahir dalam memang ada Nabi. Tak. Nasib dia. Jadi hak tu memang tak boleh. Hak tu tak. Nikmat tu memang tak boleh lawan. Tak. Banding dengan orang lain. Dan selepas daripada kita ni memang tak ada dah. Kelebihan tu. Kita tak boleh dah nak royak kita ni tok nenek kita dulu keturunan nabi-nabi, tak boleh. Payah nak royak dah orang lain ni. Tapi kalau pok-pok dia, orang Yahudi, dia boleh royak tok nenek kita. Tak. Nabi Yakub. Sebelum daripada tu lagi Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, tu semua tu Bani Israel, keturunan dia belakang lah tu. Keturunan Bani Israel tu. Keturunan Yahudi lah ni tu tak. Pok-pok dia boleh royak Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua tu tak. Nabi apa lagi, Ibrahim, tak situ lagi. Keturunan dia belakang. Lebih-lebih belakang. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Betul lah, anni faddaltukum 'alal alamin. Kalau dia ikut betul dengan ajaran itu. Tapi kalau dia tak tahu, supaya ramai-ramai lah kita kata tak. Bahkan dia akan jadi lebih hina lagi. Boleh jadi. Kalau dia tahu ajaran itu nenek dia betul, dia lebih. Tapi kalau dia tak tahu, supaya kita kata tak, boleh jadi hina lagi tu lah ke mana? Sebab dia tahu, kita tak tahu. Dia keturunan tu dah. Keturunan Nabi-Nabi dah. Tapi dia hok dulu lagi tolak Nabi. Teruk lagi. Kita ni kita boleh kata ada. Kita bukan keturunan tu. Tak ada bakat tu dah. Sebab tu kita biasa-biasa aja. Boleh jadi. Tapi pokok dia ni dah. Memang keturunan tu dah. Ada kitab siap dah. Tapi dia dulu lagi tolak. Teruk lagi. Kalau nak kira, dia boleh jadi teruk lagi. Daripada tingkat lebih. Lebih daripada sekalian alam tu. Kalau dia tu. Dan kalau kita perhati juga, ya Bani Israel uzkuru ni'matiha. Kalau berkenaan dengan Bani Israel, kat Tuhan kata, nikmat. Tuhan sebut nikmat ada. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah beri kepada kamu. Tapi kalau pok-pok kita ni, kita kata orang-orang Islam, apa orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah. Tapi ada juga ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallah alaikum dah. Ada juga. Cumanya ada ayat yang sebut ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, ingatlah Allah. Gitu dah. Kalau Bani Israel tak ada ya Bani Israel dzkurullah. Tak ada. Kalau orang beriman ada. Uzkurullah. Apa begitu? Ada uzkurullah dengan uzkuru ni'matiyah. Beza tu tak? Kalau dia tuju kepada Bani Israel. Sebabnya kita kata orang-orang yang beriman ni, kalau dia dapat nikmat kau, ataupun kalau tidak dapat nikmat sekalipun, dia tetap beriman. Dia tetap ingat Tuhan. Dia tetap bersyukur. Tu orang yang beriman sebenar. Dia tak nyabik kerana ada Tuhan bagi ke dia, baru dia nak bersyukur dah. Baru dia nak ingat Tuhan dah. Sebab tu dia kata uzkurullah, ingat Tuhan semacam. Susah setara mana pun dah ingat Tuhan semacam. Tu orang yang beriman. Kenapa tak? Tapi Bani Israel ni
tak boleh sebut ingat Allah tu. Ha tu. Sebab apa? Sebab memang dia ni Bani Israel ni memang tidak bersyukur. Jadi kena Tuhan suruh kena kembali hak Tuhan bagi. Tak, sebab memang Tuhan bagi dia macam-macam nikmat ada. Jadi orang yang Tuhan telah bagi macam-macam dah kepada dia, kalau dia tidak bersyukur, hak tu lebih berat lagi lah. Kalau kita orang beriman, Tuhan tak bagi pun kita bersyukur semacam. Ada semacam buah nasib baik tu dok. Walaupun tak nanti ke benda tu benda molek, tak nanti ke nikmat. Tapi ingat Tuhan semacam orang beriman dah. Bani Israel ni tak boleh sebut ingatlah Allah, sebab memang dia tak ingat nikmat hak Tuhan bagi pun dia tak ingat. Apatah lagi kita nak kata ingatlah Allah. Sebab kita ni lebih-lebih lagi lah tak degih. Berapa banyak sebut Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum dah. Berapa banyak sebut dalam Quran ni dah. Ayat-ayat sebelum ni nikmat. Bila sesuatu nikmat tu pun dia tak bersyukur. Apatah lagi kita nak suruh sebut benda yang tak ada. Nak suruh dia ingat Tuhan dengan benda yang tak ada. Tak ada ke satu. Tiba-tiba nak suruh dia ingat Tuhan, jauh lah. Memang dia tak akan ingat lah. Kira-kiranya dah. Kok ada dah. Dia tak ingat. Orang suruh masuk udkhulul baba sujada. Ni boleh ni kan tak? Selepas daripada perhambaan ni, masuklah dengan sujada. Wa qulu hittah. Tuhan suruh sebut. Tuhan suruh kata apa ni, minta ampun. Kita ni berdosa banyak dah. Tuhan suruh kata gitu, dia kata hintah. Maknanya tak bersyukur langsung. Buat-buat ni setara boleh bila nikmat tak bersyukur. Apatah lagi kalau kita nak kata uzkurullah, ingatlah Allah. Atas sebab gapo? Atas sebab tak tahu sebab gapo. Tu jauh lagi lah. Memang kau tak bersyukur. Buat-buat ni dah jauh lagi nak bersyukur. Tu beza dia. Uzkuru ni'mati dengan uzkurullah. Yang seterusnya, ayat yang ke-123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutlah oleh kamu, yauman, akan suatu hari, la, tiada ataupun tidak boleh, tajzi, menolong, nafsun an nafsin, seseorang menolong orang yang satu lagi. Itulah nak jemah sesuatu payah juga dah. Syai'a, sedikit pun. Syai'a. Wala yuqbalu minha, wa, dan la, tidak, yuqbalu, diterima, minha, daripadanya, adlun, tebusan, wala, dan tidak, tanfa'uha, berguna kepadanya, syafa'ah, wala, dan tidak, hum, mereka itu, yunsarun, ditolong, tidaklah mereka itu ditolong. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Wala hum yunsarun, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong, iaitu dari azab sengsara. Ayat ni pun kalau kita perhati ada dah sebelum ni. Pada ayat yang ke-48 sebenarnya kita sudah huraikan panjang lebar dah. Sebelum ni dia lebih kurang gini juga. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Ada lebih kurang ni. Cumanya ada cuma tu. Kalau kita mati memang lebih kurang sangat. Okey. Jadi, you kena ingat ada dua benda sini.
So ayat 48, so lagi ayat 123 hak kita duk belajar lah ni lah. Hak baru ni. Ayat yang ke-48 memang betul-betul sama dengan hak ni. Beza dia nya wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun. Tu ayat yang ke-48. La yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun. Ayat ni la yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Tu saja beza dia. Iaitu ayat yang ke-48 sebut syafaat dulu. La yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun. Barulah sebut pasal tebusai, betul tak? Ayat yang 48, ayat 48 sebut syafaat, baru adlun, tebusai. Ayat ni la yuqbalu minha adlun, tebusai, wala tanfa'uha syafa'ah, baru syafaat. Tu beza dia. Jadi ada dua ayat yang hampir sama tetapi sebenarnya tak sama. Dari segi dia, dari segi dulu ke dia. Dulu ke dia apa syafaah dengan adl ni. Ayat sebelum ni syafaah dulu baru adl. Ayat ni adl baru syafaah. Apa sebab dia? Kalau apa ni? Kalau kita tengok dalam banyak kebanyakan kitab tafsir, memang dia tak ada ayat, dia pakai lalu gitu je. Dia kata sebut dah sebelum ni. Dia tafsir macam biasa ni lah. Wattaqu yauman, takutlah kamu akan suatu hari yang menakutkan. Gitu saja supaya kita tafsir ni lah. La yuqbalu minha adlun, tidak diterima daripadanya tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, seseorang tidak lagi boleh memberi syafaat kepadanya. Wala hum yunsarun, macam biasa. Banyak kita tafsir tak ada sebut. Pasal dulu ke dia tidak apa tu saya dahulukan syafaah dalam apa ni, apa tu saya dahulukan dalam ayat ni, dalam ayat sebelum ni tu saya dahulukan syafaah. Ada tu dia tak ada sebut. Setengah ulama lagi kata, dia kata serupa ya benarnya. Ada serupa je, dahulu ke dia dengan syafaah ni sebenarnya tak jejah apa-apa pun. Pula serupa kita kata saya makan roti dan nasi, ataupun saya makan nasi dan roti, hok dulu je sebenarnya dah. Dahulu ke dia benda yang makna dia tak berubah pun. Ada juga kata gitu. Tetapi setelah kita teliti sebenarnya lain. Bila diteliti balik, rupanya dia ada makna yang lain sebenarnya apa dahulu ke dia tu. Ada. Jadi dalam nota tu ana sudah royak dah sebenarnya. Tapi kita apa ni, kita sebut ginilah. Ada. Secara ringkasnya beginilah. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena tahu yang dimaksudkan dengan yauman. Takutlah kamu akan suatu hari. Hari mana tu? Wattaqu yauman. Dalam hak sebelum ni pun yauman juga. Ada. Hari gap tu. Iaitu hari yang yaumala, dalam ayat lain ada sebut yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Hari yang orang la yuqbalu minha adl, tebusan tidak diterima, syafaat juga tak berguna. Hari mana tu? Hari gam lah tu. Iaitu dalam ayat lain ada sebut yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari yang siapa-siapa pun tak boleh bagi pertolongan kepada siapa-siapa lah. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari itu milik Allah. Hari itu hari gapo tu? Siapa-siapa tak memiliki gapo-gapo di akhirat tu lah. Selepas kiamat. Lagi dalam ayat lain juga banyak lagi sebut dah. Hari yang siapa-siapa tak boleh tolong siapa-siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ndak. Pada hari yang yafirrul mar'u min akhi, orang itu lari daripada saudara dia, wa ummihi wa abih, mak ayah dia. Kalau sebelum ni boleh lagi minta tolong mak ayah dia,
Tak apa. Oh, ayah kita orang besar. Apa dia boleh ajar. Ada. Mak kita orang rapat dengan Perdana Menteri. Bukan Perdana Menteri lagi. Rapat tu. Saing Perdana Menteri. Tak apa. Dia boleh ajar lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari tu tak ada, tak si. Lari daripada mak ayah dia. Ni pergi cari dak. Allah ni dak. Pergi cari nak suruh selesai masalah. Ni lari. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, lari daripada isteri dia. Dak. Pergi cari sebelum ni, cari lelaki, cari bini dak. Cari anak bini nak berlindung. Masa tu lari habis. Tinggal tak bercara. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Apa pakak lari tu. Tak si cara orang. Tak. Sebab yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari tu masing-masing ada urusan masing-masing. Sibuk dengan urusan masing-masing, tak ada nak cara orang lain. Tak boleh jadi pergi dekat dia nak minta tolong dengan kita pula. Kita ni sibuk dengan kita pun tak lepas lagi dah. Dia nak apa ni? Nak suruh kita tolong. Tak ada nak cara. Pada hari tu. Itulah yang dimaksudkan dengan la tanfa'uha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Tak boleh nak bagi ke apa. Ibu bapa ke, anak ke, saing ke, dah. Tak boleh buat apa. Okey, itu maksud yauman. Seterusnya, kalau kita perhati, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Siapa-siapa pun tak boleh tolong siapa-siapa. Dia ada dua situ. Siapa-siapa tu dah. Nafsun an nafsin. Ada dua orang tu. Kalau kita perhati, ada dua orang dalam ayat ni. Sebelum ni ayat 48 pun gitu juga. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin juga. Maknanya ada dua lah. Ada dua individu. Jadi nafsun yang pertama, la tajzi nafsun an nafsin. Nafsun yang pertama, tu makna dia orang yang nak nolong, pembantu. An nafsin, tu maknanya orang yang dibantu. Orang yang nak tolong tu tak boleh nak tolong. Nafsun an nafsin. Jadi dua lah sini. Hak paling penting, hak pentingnya dua orang dah. Penolong dan yang ditolong ataupun pesalah. Hak dia tolong dengan pesalah, peguai dengan pesalah. Kemudian lagi. Itulah nafsun an nafsin. Okey. Yang seterusnya, kita kena perhati pula. Orang yang nak nolong ni, dia ada dua tak kita sebut tak? Nafsun an nafsin, orang yang nolong tak? Orang yang nak nolong ni, dia mestilah dari kalangan orang-orang yang baik. Orang yang luluh dah. Dia diri tak luluh, nak tolong lah ke mana orang dah. Dia diri tak lepas. Dia mestilah dari kalangan orang yang lepas dah. Dalam Quran ada sebut man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada siapa pun yang boleh tolong kecuali dengan izinnya. Tak ada siapa pun yang boleh memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Siapa dia? Tuhan izin. Orang hak duduk dalam neraka boleh ke? Tuhan izin kau dia nak bagi syafaat. Kau orang duduk dalam neraka juga, kau gugur dia. Dia duduk dalam neraka. Tak boleh. Maknanya kita nak bahas itu orang yang molek lah. Kurang-kurangnya orang dalam syurga tu, ahli syurga. Tu. Dia kena orang yang molek. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dia tidak boleh bagi syafaat kepada siapa-siapa hak dia nak yang melainkan bagi sesiapa yang Allah redai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan orang itu sentiasa cemas, takut, tinggal ti tu, takut daripada ditimpa azabnya. Orang yang takut ditimpa azab ni orang lagu mana? Mestilah orang yang molek tu dah. Orang yang soleh. Tu. Wa hum min khasyatihi mushfiqun tu. Dah.
Jadi perkara yang kedua, perkara yang pertama berkenaan dengan hari tu. Hari memang tak boleh buat gapo dah masa tu. Sibuk masing-masing. Perkara yang kedua berkenaan dengan orang yang nolong tu. Orang yang nolong tu yang mesti orang yang soleh. Orang yang lepas dah lah sendiri kita kata dah. Orang yang lulus dah. Orang yang nolong tu. Okey. Yang ketiga, perkara yang ketiga, kita bila kita perhati ayat yang ke-40, ayat 48, ayat sebelum ni lebih kurang sama je. Cumanya dia dahulukan syafaat daripada adl. Dalam ayat sebelum ni, la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun. Dia nak cerita pasal orang yang la yuqbalu minha syafa'ah. Pembantu yang soleh itu mahu memberi syafaatnya kepada si pesalah. Nak cerita tentang orang yang nak nolong. Ayat yang ke-48 tu. Dia nak tolong. Asal, okey, kita kata tak. Orang ni kena azab. Pesalah ni kena seksa. Orang tu nak tolong. Bila dia nak tolong, la yuqbalu minha syafa'ah. Dia nak syafaat lah, kita kata nak tolong, nak bagi pertolongan tu. Bila nak bagi pertolongan, Tuhan tak terima. Ni ayat yang ke-48 ni, la yuqbalu minha syafa'ah. Okey. Bila Tuhan tak terima syafaat dia, tak apalah. Dia pergi pula kepada pilihan yang kedua. Hok nak nolong ni dah. Dah syafaat dia tak boleh bagi syafaat. Tak. Serupa dengan apa ni? Nabi kan ketika apa ni? Darah dia tu tak? Abu Talib nak mati je, dia kata ucaplah la ilaha illallah. Sungguh tak suruh ucap, suruh ngocak tak. Sebab apa dia kata? Sebab dengan la ilaha illallah, dengan apa ni, syahadah ni, dia boleh buat apa ni sebagai, kita kata hujah lah, ataupun kita kata ada benda lah nak bagi syafaat ke apa tu. Ada hitam putih. Ada. Ni kalau syahadah tu tak ada, maknanya di akhirat tak ada kau satu. Tak boleh nak tolong langsung lah. Bila kata, ni kurang-kurangnya ada juga ni. Hitam putih ni ada. Walaupun tidak foto stek molek tu. Tapi kurang-kurangnya ada ni, tulis tangan. Walaupun tulis tangan tapi ada. boleh nak jadi, nak sabit kih kau apa kau tu. Ada juga gana-gana apa. Daripada tak ada langsung. Kurang-kurang ada. Hak ni. Jadi itulah dia kata la yaqbalu minha syafa'ah. Syafaat tak boleh dah. Nak tolong ke apa tak boleh. Nak bagi syafaat tak boleh. Bila lagu tu dia pun, orang yang nak nolong tadi dia pergi kepada pilihan yang kedua, iaitu nak bagi adil. Adil ni dia. Adilun ni maknanya tebusai. Tebusai ni kan, tebusai ni kalau supaya ni, kalau dulu kat kita kata perang tak. Nak ambil balik orang kita boleh. Tak. Kena ui orang demo. Tak. Nak ambil balik orang demo boleh. Tak. Tapi kena mari orang kita tu tak. Orang yang sama. Tu kita panggil tembuh tu tak. Kena mari orang apa ni, demo tawar tu kita, baru kita pergi ke demo. Tak. Ataupun kalau ni kita kata penculik ke apa tak? Penculik. Tak. Penculik orang tu. Tak. Dia ambil orang tu, pada dia pun nak semula boleh orang ni tak? Kena bayar sejuta. Itu tebusai. Itulah adlun. Tebusai dah tu. Benda hak setimpal kita panggil tak. Hak setimpal dengan orang ni. Nyawa dia berapa? Sejuta. Kena bayar sejuta. Tak. Itu adl. Jadi syafaat dia tak boleh. Kita kata nak guna kabel dia lah. Nak guna kabel tak boleh. Bila lagu tu nak bayar lah. Lagu mana? Nak bayar tebusai. La yu'khadhu minha adl. Tuhan tak terima juga. Nak uis juta biarkan lagu tu. Nak uis juta. Tak boleh juga. Ayat yang ke-48. Ayat ni pula, ayat kita baca lah ni,
Allah menceritakan perihal orang yang bersalah. Si bersalah. Kalau sebelum ni perihal orang yang nak tolong tu dok. Mula-mula dia nak bagi syafaat dia. Lepas pada tak boleh bagi syafaat, nak bayar tebusan. Nak bagi tebusan pun tak boleh. Hak ni perihal orang yang bersalah. Di mana orang yang bersalah ni lagu mana? Setelah dia kira-kiranya masuk neraka dah lah, kena azab dah, dia pun minta nak tebus kesalahan dia tu. Ni la yuqbalu minha adlun. Dia nak tebus dulu mula-mula. Kira-kiranya dia nak usaha sendiri lah dah, nak tebus balik gapo hak dia buat. Dosa-dosa hak dia buat sebelum ni tak apa, dia nak tebus balik. Dengan cara lah ke mana? Dengan cara kalau boleh dia nak klik mula atas dunia. Nak tebus balik hak salah dia buat tu tu. Dengan kalau sebelum ni dia buat maksiat, dia nak buat amal ibadat, dia nak buat amal soleh. Ada walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Lagu mana cara dia nak tebus tu? Ketika orang-orang yang berdosa tu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan sambil mereka merayu, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, kita tengok dah lah ni, kita percaya dah, kita dengar dah, jelas molek dah kepada kita lah ni, muka mati dah ke dah, nampak dah lah kok mana-mana sepatut nampak tu dah. Absarna wa sami'na farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan mengerjakan amal-amal yang baik. Inna muqinun, sesungguhnya kamu yakin. Kita nak buat benda molek, biar kita klik mula, kita nak tebus balik kesalahan kita tu. Tu dalam ayat ni. Sebab tu apa ni? Apa ni? La yuqbalu minha adlun. Bila dia bersalah, dia nak tebus balik, tu saya tak terima. La yuqbalu minha adlun. Mana boleh nak klik mula dah, nak tebus balik kesalahan yang dia buat tu, nak klik mula atas dunia. La yuqbalu minha adlun. Tak terima. Tebusan lagu tu saya tak terima. Fadhuku bima nasitum liqa ayamikum hadha inna nasinakum. Dulu kamu lupa kepada kami, lah ni kami lupa dah kepada kamu. Fadhuku azabal khuld. Terima, rasalah azab yang kekal. Duduk sini dah lah, tak boleh klik dah. Tu makna dia tu tak terima. Ada tak terima tebusan dia, maknanya tak boleh klik. Bila lagu tu orang yang bersalah tak dia, dah tak apa, tak boleh klik. Memang tak boleh klik dah, terpaksa aku. Jadi dia pergi pula kepada pilihan dia yang kedua. Lagu mana? Dah tak boleh klik. Nak buat baik mula tak boleh dah. Biar orang syafaat lah, biarlah siapa-siapa tolong kita. Dah gugur kita sebelum ni ko. Dah tuk nenek kita ko, ni kan pok-pok ni percaya ko tuk nenek dia. Tak apa tuk nenek kita para nabi belakang ni kan. Nanti dia tolonglah kita. Tak kira dia nak biar kita gitu. Nabi kan boleh bagi syafaat. Dah. Pada masa tu la yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Nak minta syafaat pun tak boleh juga. Nak minta tolong pun tak boleh juga. Pada masa tu orang yang bersalah ni. Jadi kalau ayat yang ke-48, orang tu tak boleh nak bagi syafaat. Ayat ni orang yang bersalah tu tak boleh terima syafaat daripada orang lain. Nak buat, nak tebus balik tak boleh, nak minta syafaat dengan orang pun tak boleh juga. Wala tanfa'uha syafa'ah. Itulah maksud dia wala hum yunsarun. Mereka itu memang tak boleh nak, tidak boleh ditolong. Siapa-siapa pun tak boleh tolong. Wala hum yunsarun. Itulah beza dia nya. Ayat sebelum ni cerita tentang si pembantu, ayat ni cerita tentang pesalah tu. Lagu mana proses dia nak melepaskan diri. Ayat sebelum ni
cerita tentang pembantu lagu mana proses dia nak menolong orang yang bersalah tu. Ada. Beza dia itu kasih sikit je. La yaqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. La yaqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun. Tu je. Tapi hakikatnya tak kira lah orang ayat sebelum ni orang hok nak tolong kau ataupun hok lon ni orang pesalah tak ada tu nak minta tolong kau. Apa-apa pun hasil dia lahum yunsaru. Tak boleh nak tolong belaka. Kerana apa? Usaha daripada orang luar nak tolong kita ataupun usaha kita sendiri berusaha nak minta tolong daripada luar, tak ada hasil belaka. Lahum yunsaru, tak ada hasil. Tak boleh tolong lagi. Tak boleh lepas juga. Inilah kali. Maka itulah habislah cerita dengan gerah dah ni kira-kiranya dah. Dia apa ni? Tuhan bagi peringatan ni nak suruh beriman sungguh lah buat ni. Buat Yahudi ahli kitab ni kira-kira nak suruh. Tak sih jadi orang hak termasuk dalam kalangan siapa-siapa pun tak boleh tolong. Tak sih gitu. Nak suruh biar orang boleh tolong sekurang-kurangnya dak. Ada hitam putih kita kata dak. Ataupun kita boleh minta tolong orang luar, orang boleh tolong kita sekurang-kurangnya kita. Tak sih jadi lagu ni. Daripada kisah-kisah hak lepas ke apa ni tak sih jadi gini lah. Akhirnya tak ada siapa boleh tolong, tak sih. Jadi habis dah. Panjang cerita Bani Israel ni. Lepas pada ni wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Tidak cerita Bani Israel dah, tetapi cerita tok nenek Bani Israel, tok nenek Nabi Yaqub tu, iaitu Nabi Ibrahim tu pula. Cerita orang sebelum ni pula. Ibrahim rabbuhu bi kalimat fa atammahun. Tapi habis dah secara rasminya. Tapi ada lagi, walau bagaimanapun bukan kata habis, tak ada dah cerita pasal Bani Israel dah. Cerita orang Yahudi ni tak ada dah dalam Quran. Sini ada lagi terabur lain, tapi hok banyaknya, hok terhimpunnya sinilah. Berhenti sini, tutup dengan pembuka yang sama. Ia buka dengan uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat mati, ingat hari yang siapa-siapa tak ada boleh tolong siapa-siapa. Nutup pula gitu juga. Tutup begitu juga kepada Bani Israel ni. Cumanya Bani Israel ni dia suruh ingat nikmat lah. Bani Israel ni sebab memang kalau nak suruh ingat tu memang tak ingat dah. Sebab biasanya orang yang ingat kepada benda orang baik dia ni dah, biasanya dia akan ingat, biasanya dia akan berterima kasih dah. Siapa-siapa buat baik dia. Dia nampak orang buat baik dia. Sebab kita lah kita kata dah. Susah. Masa tu tak ada peti. Polusi pun tak ada. Tiba-tiba orang pun kata mari. Makan gapo dak? Tak apa kita bayar. Apa proses kita dak? Masa tu orang buat baik kepada kita, nampak jelas depan mata dak. Mesti kita berterima kasih. Kita ingat semua dak. Kedan ni aku pergi dulu kedan ni ada orang belanja kita. Masa tu kita tak ada ke satu. Big curi demo kereta curi kali dengan kereta habis dah tak ada. Klik sini di RNA stoga dah telefon tak ada, habis lecing dah. Muju ada dia kita ingat mati dah, pas mati ingat boleh jadi dah baik dah, sebab ada nikmat kita kata hak dia bagi. Dah hak itulah sebenarnya nak mengingatkan orang tu dia jadi berterima kasih, jadi bersyukur ke apa ki benda baik, ki hak kebaikan hak dia buat tu dah. Tapi orang beriman ni orang hanya tak ada, orang pun tak ada kebaikan dah. Tak nampak lah kita kata dah. Kita ni susah dah lah, susah dah. Anak pinuk pun tak secara kita katalah duduk jauh belakang orang tak selesai dengan kita dah. Tak ada boleh kita bilai lah, kita kata cacat lagi. Dah. Tapi tak beriman semacam orang beriman ni dah. Dia tak cara. Ada nikmat kau tak ada nikmat. Dia lain. Bani Israel dia tak boleh. Dia kena royak pasal nikmat. Sebab dia teruk dah. Bani Israel ni. Gitulah. Buka dengan menutup. Jadi pada setakat tu, untuk kali ni wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ada nak tanya Ustaz? Sebenarnya dalam kitab tafsir tak ada mana hok ni ana suka muskil apa jadi gini dak apa di dahulu ke dia kemudian ke dak. Sebenarnya soal lagi tinggal bila sebut pasal dahulu kemudian ada juga ayat kalau kita berhati ayat Quran ada hok lebih-lebih ke gini tapi nanti kita akan cepat tepat dia lah cuma ayat sikit ada berkenaan dengan la taqtulu auladakum khasyata imlaq tu sebut dah. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut apa. Ada. Ya ada dua hak gitu. Ada dua ayat dalam Quran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. So lagi nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada. Balik gitu ya, balik. Ya seperti ni. Ayat lain-lain tapi duduk lain dah. Tapi ada satu ketika tu yang sebut nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada satu ketika yang lain tu yang sebut nahnu narzuquhum wa iyyakum. Apa sebab? Secara ringkasnya nahnu narzuqukum. Kami bagi rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Orang hok jadi bunuh anak ke apa tu dak kalau sebelum ni tok si anak dulu lagi dak. Kalau orang dulu orang yang begitu setelah lahir dah. Ada. Lahir dah. Anak baru boleh tanah dah. Kalau tidak nak tanah kan nak bunuh dah. Tak boleh. Lahir. Tengok tino. Tanah. Lahir tak si. Tanah. Dah. Lagu tu. Orang lain ni tak ada lahir lagi dah. Bunuh dulu lagi. Jahiliah moden kita panggil dah. Jahiliah dulu dengan cara gitu. Jahiliah moden dulu lagi tak si. Sedangkan dia tak tahu tu rezeki Tuhan. Tuhan kata. Okey. Dia takut jadi apa? Oh, kalau ada anak ramai ni, lama kita tak ada. Nak atas sekolah, tak lihat atas sekolah tinggi-tinggi, mungkin bayar mahal lah ni. Kalau kira nak masuk U lah ke mana dah? Puluh-puluh ribu. Nak seorang nak masuk sekolah. Tak boleh sekolah yang berkualiti tak boleh lah. Kita kata dah. Kalau anak ramai ada dah orang berfikir lagu tu boleh jadi. Tapi lah ni tak tahulah. Tapi ada. Ada. Tuhan pun kata kepada orang yang mikir gitu, dia serah dia hak bagi rezeki kepada anak-anak dia. Dia serah dia kerana dia. Tuhan berkata nahnu narzuqukum. Kau kamu tu kita bagi. Jangan ingat apa ni kamu usaha kamu dapat kerana usaha kamu dak. Rezeki tu hak kamu tu sendiri kita bagi dan juga kepada anak-anak. Dia kata nahnu narzuqukum. Takut kita terserah bila ada anak jadi tak ada susah kita. Dak. Kamu kita bagi. Tak sabit anak tu. Tak sabit usaha kita. Sebab ada ke kalau kita buat tidur orang. Kalau nak kira usaha, sepatutnya dia tanam, dia padi, dia jiru, dia buah baja dak. Jaga molek apa ni? Burung mari nak makan ulat ke gapo dak dia jaga belaka. Sepatutnya dia boleh hasil tak betul tak kalau nak kira usaha. Dia boleh jual molek. Tapi tiba-tiba ngelah sekali mari banjir ke. Dak. Mari gapo-gapo segai. Tidak tak ada ke satu kan rugi. Kalau nak kira tak usaha dia sepatutnya boleh. Tapi boleh ke tak? Tak boleh. Dak. Itu maknanya rezeki Tuhan bagi. Kamu tu Tuhan bagi. Bukan sebab usaha kamu, tapi kerana Tuhan bagi. Nampak tak? Sebab tu tak semua orang hak boleh tuai hasil dia molek. Kalau nak kira usaha dah. Jaga nak boleh tuai dah. Tapi tak boleh. Ngelah-ngelah kali banjir habis. Habis licin tak ada dah. Tapi begitu juga kita kata dah. Orang yang apa? Nak oyak rezeki Tuhan bagi, tak nyabik dengan usaha ni dak. Kita sakit duk hospital, duk hospital pun boleh rezeki dak. Duk hospital saja, faham orang tu mari buah, orang tu mari roti, ya dak. Faham orang tu mari 50 riyal. Nak oyaknya boleh juga, tak ada usaha gapo pun. Usaha tu sebagai hak Tuhan suruh. Rezeki itu sebenarnya Tuhan bagi. Rezeki kamu tu.
nahnu narzuqukum. Jangan kamu ingat kamu yang bagi rezeki kepada anak-anak dok. Kamu sendiri itu kita bagi. Tak. Pas boleh pasal gapo lagi dok. Oh, tak kira lah dah. So, lepas tu ayat yang kedua, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita dah ingat kita yang bagi rezeki kepada anak-anak. Tadi takut kita apa dah. Kita susah dalam kita nak jalan payah dah. Oh, kena beli kereta besar. Dak PT tak ada lagu mana susah kita. Tuhan kata, dak kamu kita bagi rezeki. Nahnu narzuqukum. Yang kedua, nahnu narzuquhum. Kami bagi rezeki kepada mereka, bukan kamu. Kita nak suruh anak kita ni kita hak bagi. Tidak juga. Rezeki tidak bagi daripada kita. Rezeki anak-anak kita tu kami yang bagi. Nahnu narzuquhum. Sebab banyak kali kita buat tidur orang yang boleh jadi kita serah lah dah melalui kita bagi kita duit sekolah. Tapi ada anak-anak yang bukan kerana ibu bapa boleh jadi kecil lagi ibu bapa dia mati tu. Tapi dia berjaya molek-molek. Ada rezeki dia masing-masing. Tu kita nak kata siapa tu? Tak nyabik kita bodoh. Kita suruh kita je bagi. Tak. Padahalnya kalau kita tak ada pun boleh jadi dia ada rezeki dia. Tak. Belajar siapa pandai dah. Siapa habis kita nak suruh kita. Sebenarnya tidak. Tu dah. Tak boleh nanti lagu mana dia nak cari rezeki. Tak. Lo ni kerja payah ni. Tak. Nak kerja lagu mana? Kerja tak ada. Orang tak ada kerja belakang. Tak. Kami bagi rezeki kepada mereka. Kamu tak usah fikir dah. Akhir ada lah tu. Kerja lagu mana? Lo ni kita tak ingat. Kalau dulu dah orang tak ingat. Nak kerja kan? Perah lembu kambing tu lah. Tak. Lembu kambing. Ada tanah boleh buat tanaman. Kalau ni dok. Orang duk bandar tak ada tanah, tak ada lembu kambing ke dok. Kaya lagi daripada orang kampung tu dok. Boleh hidup. Tu maknanya kami bagi rezeki kepada mereka, bukan kamu. Ya akan ada lah tu dah. Kerja dah. Sebab bukan kamu hak tentu rezeki ni dah. Kita dah ingat kita. Nanti lagu mana you nak kerja. Akan ada. Sebab kami yang bagi. Bila Tuhan bagi, dia ada cara-cara dia. Ada. Dengan cara gitu dah. Duduk atas bangunan. Tak ada ke satu dah. Nak nane sikit pun tak boleh dah. Tapi boleh je tu. Hidup molek-molek. Makan sedap lagi pada kita. Ada. Tengok ayat rezeki Tuhan tu. Tuhan bagi ke mereka tu. Ada. Jika boleh lagi kita kata dah. Kalau dulu duk serah buat baju tu kan. Dak kena ni ya. Kena jahit setakat tu lah. Setakat orang jahit dengan kain tu je. Kalau ni macam-macam dah. Bukan jahit dengan kain saja. Nak kena ada ni orang nak buat corak ni suku pula. Rezeki dia buat corak baju dah. Bukan jahit saja, bukan sekadar jadi baju dah. Buat corak dia suku. Dah. Go dia. Apa ni kita kata bahagian iklan marketing ni suku pula. Bahagian buku, bahagian jeng ngata baju dah. Gerak kau gapo dah. Puh laju kau. Suku pula kerja masing-masing. Tu hantar baju tu saja. Kita nak nampak tu je dah. Kalau dulu lain. Learn ni. Sebab tu Tuhan kata kami bagi rezeki kepada mereka. Tidak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tu beza tu. Walaupun nampak tukar sikit-sikit dah. Okey. Jadi gitulah.